Shalom, apa kabar semua? Saya berharap anda sentiasa berada dalam keadaan yang sehat dan positif selalu ya. Amin. Adakah anda bersedia untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini? Marilah kita sama-sama melapangkan fikiran dan fokuskan matlamat kita dalam masa beberapa minit sahaja bagi mendengar ajaran dari Pastor Chris hari ini. Jadi, marilah kita mula. Pada hari ini iaitu 8 Februari, tajuk firman Tuhan yang Pastor Chris ingin ajarkan adalah kamu mempunyai tutup pendamaian yang kekal. Haleluya. Mari kita sama-sama merujuk ayat pembukaan kita dari Roma 3 ayat 25 yang berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Tuhan menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya untuk menunjukkan keadilannya, kerana Dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Ada orang yang mencoba segala jenis upacara untuk menerima pengampunan dari dosa-dosa. Sesetengah orang melukai mereka sendiri dengan teruk sebagai usaha untuk membayar dosa mereka dengan darah mereka sendiri atau penderitaan mereka sendiri. Saudara-saudari sekalian, semua itu adalah sia-sia. Sekiranya perkara ini adalah kehidupan atau pengalamanmu, hentikan kesengsaraan tersebut, sebab Yesus telah membayar untuk kamu. Amin. Haleluya. Alkitab mengatakan bahawa Dia sudah ditetapkan untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perkataan Yunani yang diterjemahkan sebagai jalan pendamaian dalam ayat Injil tema kami adalah hilasterion, dan ia bermaksud tempat belas kasihan atau tutup pendamaian. Amin. Dalam Perjanjian Lama, tutup pendamaian itu adalah penutup tabut Allah. Allah bertemu dengan para imam besar di sana, dan kehadirannya berada di tutup pendamaian itu. Tetapi hari ini, Yesus Kristus adalah tempat belas kasihan Allah bagi kita. Dialah tutup pendamaian itu, medium penebusan. Yesus telah ditetapkan untuk tujuan tersebut agar Allah dapat menyatakan kebenarannya sendiri untuk membebaskan orang yang berdosa. Kamu mempunyai tutup pendamaian yang kekal, yaitu siapa? Semestinya Yesus Kristus. Haleluya. Hal ini adalah berbeza daripada apa yang dilakukan oleh para imam besar setiap tahun dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, para imam besar mempersembahkan korban dan mengaku dosa-dosa orang ke atas korban tersebut. Namun, pada tahun yang berikutnya, ada peringatan akan dosa-dosa mereka sekali lagi. Dosa-dosa yang lepas tidak dapat dihapuskan. Alkitab mengatakan dalam Alkitab Ibrani 10 ayat 3 hingga 4, tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa-dosa, sebab mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapuskan dosa-dosa. Tetapi Rasul Paulus menyatakan, oleh kerana itu, ketahuilah, hai saudara-saudara, bahawa melalui Dia, inilah pengampunan dosa diberitakan kepada kamu. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya dibenarkan daripada segala sesuatu yang tidak dapat kamu perolehi dari hukum Musa. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 hingga 39. Dia mempersembahkan korban yang sempurna kepada Allah untuk selama-lamanya,
sehingga kan tidak akan ada lagi peringatan akan dosa-dosa tersebut. Inilah Injil Yesus Kristus. Terimalah Injil ini untuk dirimu sendiri dan beritakannya kepada orang di duniamu. Puji Tuhan. Saudara-saudari sekalian, marilah kita sama-sama membuat pengakuan ini. Aku telah dibenarkan, dinyatakan benar oleh rahmat Yesus Kristus melalui penebusan yang ada di dalam darahnya. Dialah tutup pendamaian aku. Kebenaran telah dikreditkan ke dalam akaunku kerana aku dilahirkan dalam Kristus, ke dalam belas kasihannya dan rahmatnya. Aku telah dinyatakan tidak bersalah kerana Yesus telah dihukum bagi kesalahanku, dan Dia telah dibangkitkan kembali untuk pembenaran aku. Terpujilah namanya selama-lamanya. Amin. Untuk renungan tambahan, saudara-saudari sekalian bolehlah merujuk dari Alkitab Ibrani 10 ayat 11 hingga 14, Galatia 4 ayat 4 hingga 5, Roma 4 ayat 25, dan Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Beritakanlah Injil firman Tuhan ini kepada kawan-kawan, keluarga, jiran dan sesiapa sahaja dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia ini. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.